Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera abangku yang tersayang. Topik pada hari ni agak panas sikit kan. Apa yang saya nak cerita pada topik kali ni mungkin akan membuat sesetengah pihak tu terasa kan. Tapi percayalah, saya tak bermaksud sedemikian. Saya tak bermaksud untuk attack sesiapa dan sebagainya. So saya buat disclaimer dekat sini. Apa yang saya nak cerita dekat sini adalah satu kebenaran yang sangat-sangat pahit untuk diterima oleh sesetengah orang. Topik kali ni saya nak cerita adalah 5 sebab ni 3 5 sebab kenapa membeli gitar replika tidak berbaloi sama sekali. Okay, so tengok sampai habis baru komen tau. Sebelum saya teruskan topik yang panas ni kan, so saya nak beri sedikit mukadimah kan. Mukadimah tu macam kita kena tahu gitar ni dia ada 2 jenis. 2 je bang, dekat dunia ni dia ada 2 jenis. Dia tak ada 10, dia tak ada 20, dia tak ada 100. Dia ada 2 jenis gitar. Pertama, good gitar. Kedua, bad gitar. Bila kita sebut tentang good gitar, maknanya sesebuah gitar tu dia adalah sebuah gitar yang selain daripada playability yang bagus, bunyi yang sedap kan, tak ada banyak masalah, dia adalah sebuah produk yang legal. Sebuah produk yang diasaskan, dibuat menerusi berlandaskan undang-undang setempat. So ini maksudnya apa yang saya nak cerita dekat sini adalah dia punya trademark, dia punya copyright. Sesebuah gitar dia ada copyright tersendiri sebelum dia nak jual secara domestik ataupun pasaran global. Secara tersuratnya, good gitar ni adalah sebuah gitar yang mempunyai playability yang bagus, mempunyai kualiti yang baik, mempunyai geometrical yang bagus lah kan. Dia punya scale semua betul. Lepas tu dia punya buatan yang sempurna kan. Of course dia akan melibatkan tenaga kerja yang mahir, engineer kan, QC, pekerja mahir kan. So dia benda semua melibatkan mathematical dan melibatkan geometrical. Jadi untuk menghasilkan sesebuah good gitar, dia bukan perkara yang mudah. Banyak perkara, banyak faktor yang kita kena ambil kira. Macam contoh teknologi apa yang dipakai, mesin, ataupun kalau sesebuah gitar tu dia handmade, so siapa luthier dia. Sesebuah gitar bila dia mempunyai organisasi yang bagus, sudah tentu dia akan menghasilkan sebuah produk yang bagus. Jadi mereka mempunyai aliran operasi yang sistematik. Okey, nombor 1, kalau tak ada yang nak beli, takkan ada yang akan jual. So apa yang saya nak cerita dekat sini, nombor 1, tanya diri kita sendiri, kenapa kita beli gitar fake, ataupun dalam bahasa rasminya kita panggil counterfeit gitar. Copyright mereka menggunakan hak cipta orang lain dan mereka buat pada produk mereka sendiri dan mereka menjual. Sebagai pengguna, membeli barang-barang gitar tiruan, kebanyakan negara declare ia adalah legal, tetapi ia adalah illegal kalau kita menjual. Tanya pada diri kita sendiri, kenapa kita nak beli gitar tiruan? Tak kira apa jua alasan, tindakan kita untuk membeli barang-barang tiruan tu tetap tak elok lah kan. Macam tak best lah kan. Bila kita beli gitar tiruan kan, macam contoh kita beli Gibson Les Paul kan, memang nampak sebiji macam Gibson US kan. Gibson yang harga RM10,000, RM15,000, tapi kita beli dengan harga RM500, RM600, RM1,000. Tapi bukan semua orang terpedaya. Jadi kalau macam orang yang dah lama main gitar, yang kenal barang kan, sekilas ikan di air, dia tahu jantan atau betina. Apa faedah yang kita dapat daripada situ?
macam Fender kan. So Fender tu dia ada sub brand iaitu Squier. So Squier ni dia akan buat sebiji sama dengan Fender tetapi low spec. Benda tu adalah authorized daripada Fender sendiri. Dia keluarkan produk yang low spec pada sesiapa yang mempunyai kekangan kewangan untuk membeli Fender yang original kan. So kalau macam Fender yang original ni, kalau yang standard pun paling murah pun 5,500, 6,000, 8,000 kan. Rupa dia sama tapi harga dia lain. Sebab apa? Sebab spek. Jadi kalau macam kita mempunyai kekangan kewangan, kita pun nak beli gitar sekadar untuk hobi dan sebagainya kan. So why not kita laburkan benda, kita beli produk yang daripada adik-beradik dia sendiri kan. Ibanez dia ada Geo kan, Ibanez Geo kan. So Ibanez RG ada, Ibanez S series ada banyak lah kan. Jadi kalau yang model-model yang standard series dia memang mahal. Walaupun ada yang brand Indonesia dalam 1,000 lebih, dekat 2,000 harga dia kan. Tapi dia ada keluarkan produk yang low spec, rupa sama macam RG tetapi spek dia rendah sikit lah kan. So dia ada keluarkan Ibanez Geo. Kalau macam Schecter kan, Schecter dia ada SGR kan, gitar Music Man kan. So macam John Petrucci ni kan, Majesty ni, so harga dia memang melambung-lambung mahal lah kan, berbelas-belas ribu kan. Jadi dia keluarkan Sterling. So yang ini Sterling kan. Dia punya chop dia bukan Music Man, dia punya chop dia Sterling. So yang ini Sterling Majesty kan. So memang cantik gitar ni kan. So tak ada apa yang cacat celanya kan. Music Man harga dia berbelas-belas ribu. Kalau untuk model Sterling macam ni, harga dia dalam setengah kan, dalam 7,000. Yang ini 5,800 harga dia kan. 5,800. So siapa yang ada modal dalam 5,000, so boleh beli Sterling. Kalau tak mampu nak beli Music Man, tanya diri kita sendiri kenapa kita beli barang tu kan. So memang ada sebab lah kenapa orang ni dia beli barang yang original, kenapa orang ni dia beli barang yang fake. Jadi ia adalah satu kebenaran yang pahit kan. Memang satu kebenaran yang pahit. So macam mungkin kawan-kawan kita dia ada pakai gitar yang fake juga kan. Ramai yang pakai yang fake. Ada yang beli Gibson Les Paul harga 600, 700 kan. Tapi banyak masalah. Nombor 2, terpedaya dengan seller. Bila kita sebut tentang seller ni kan, so dia ada dua. Dia ada untrusted seller, dia ada yang trusted seller. Tak kira lah mana-mana pembuat gitar replika di serata dunia ni, niat dia hanya satu je, iaitu dia nak menjual gitar replika yang dia buat sendiri. So maknanya gitar tu chop Fender, dia copy, dia tampal kat headstock, lepas tu dia jual. And so dengan modal dia punya kosmetik cantik, sebiji macam Fender kan. Oh, tone sedap dan sebagainya kan. Jadi kalau macam bila kita scroll dekat Facebook, dekat website, kita scroll kan, kita jumpa page ataupun website yang membuat gitar-gitar replika kan. Jadi risiko sangat tinggi dekat situ, di mana gambar-gambar gitar yang kita tengok tu tidak sama dengan gitar yang kita dapat. Kita WhatsApp orang tu dan sebagainya, bla bla bla, kita WhatsApp, kita tanya macam-macam kan. So layanan memang first class lah kan. Sebab layan macam kita kawan mereka kan, sebab mereka nak menjual gitar ni kan. Tetapi sebenarnya tanpa kita sedar, mereka sendiri bukan kawan kita pun kan. Kita pun tak kenal dia kan. Tapi oleh sebab layanan yang first class kan, jadi benda tu terjual. Perkara yang selalu berlaku adalah gambar tu cantik dan sebagainya, so dia dapat ke kita, kadang-kadang ada yang pecah-pecah, ada yang kayu sopik sini kan. Jadi ada yang fret tak ngam, dia cantik tapi fret dia tinggi rendah, ada yang terangkat kan. Dia punya bridge ada yang sengit, lepas tu dia punya spring ada yang ketat kan. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita tak boleh nak tengok dalam website tu. Bila kita dah dapat tu, oh baru sedar, alamak jadi macam ni pula kan. Separuh orang kan, macam bila dia keluarkan modal membeli gitar 600, 700 kan. So mungkin dia kata, alah kalau rosak tu tak apalah, bukan aku beli ribu-ribu pun kan.
So kalau rugi pun dah 500-600 je. Okay, fine. Kalau macam pada saya, tak kira berapa ringgit wang yang dikeluarkan, ia adalah duit juga kan. Jadi kalau macam untuk modal RM700 untuk beli gitar dekat sebuah gedung muzik di KL, 700 tu kita boleh dapat sebuah Jackson Super Strat yang original. Jadi bila kita menerima layanan yang bagus kan, sebenarnya secara tak langsung kita ni terpedaya membeli produk tiruan. So apa yang saya cakap ni memang pahit untuk kita dengar, tetapi ia adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah pahit. Nombor 3, barang tu tak ada quality control dan tidak boleh dipulangkan semula. Bila kita sebut tentang quality control ni, ia adalah satu perkara yang sangat-sangat wajib kita titik beratkan, sebab kita ni pengguna kan. Jadi pada episod yang sebelumnya kan, saya pernah bagi tahu, jadilah pembeli ataupun pengguna yang bijak kan. Jangan mudah dipedaya oleh seller-seller yang tidak bertanggungjawab kan. Saya cerita ni sebab apa? Sebab saya sendiri pernah mengalami pengalaman, customer datang, dia bawa gitar counterfeit, dia bawa gitar-gitar replika dia kan. So sekali dia bawa tu 3 gitar, tiga bermasalah. Bila saya cuba gitar tu tak boleh main kan? Tak boleh main langsung, dengan buzzing, dengan pickup dia sebu kan, salah wiring, pickup dia salah wiring kan. Lepas tu dia punya body dia dekat sini ada pusar kayu kan. Bila kayu tu berpusar, maknanya kayu tu adalah jenis kayu yang berpenyakit kan. So kayu tu yang dia pakai untuk buat gitar. Jadi bila gitar tu adalah Fender kan, Fender Strat kan. Jadi bila dia spray tu, tiba-tiba ada satu benda hitam berpusar dekat sini. Memang obviously nampak sangat-sangat buruk bang. Sangat-sangat buruk kan. Lepas tu dia punya elektronik kan, dia punya pickup dia, lepas tu dia punya wiring memang bermasalah. Saya pun tak tahu macam mana dia buat wiring kat belakang, kat depan kan. So macam gitar Strat tu dia buat wiring, saya buka memang teruk bang. Memang sangat-sangat teruk. Saya pun nak gelak tak boleh, nak menangis pun tak boleh, sebab saya tak terfikir dia akan buat macam ni kan. Dia sendal dengan benda-benda yang pelik-pelik kan. Dia pakai skru yang tidak sama saiz, pickup yang bukan-bukan kan. So dia beli gitar tu bukan murah bang. Dia beli dalam 1,200 ke 1,300. Dalam 8 bulan, 9 bulan baru dapat gitar tu kan. Jadi saya ada tanya dia, tak tanya seller tu ke kan. Saya dah tanya dia bang, dia tak reply. Faham-faham je lah. Faham-faham je lah kan. Sekali kita beli gitar yang counterfeit, gitar yang replika, kita akan terperangkap selama-lamanya. Jadi apa maksud saya terperangkap tu kan? Maknanya bila kita beli sesebuah gitar tu yang replika kan, dia akan jadi perdebatan, perbahasan, kecaman sana sini kan, dalam grup ke macam-macam lah kan. Kerana menjual barang tiruan adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. So nanti kalau free boleh semak Akta Cop Dagangan 2019. Bukan dekat Malaysia je illegal, tapi di seluruh dunia menjual produk-produk yang menggunakan copyright orang lain adalah illegal. Daripada segi agama Islam, daripada segi syarak, menjual barang-barang tiruan, menggunakan barang orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri tanpa izin dia adalah haram. So macam saya cakap tadi, kebenaran adalah pahit, tapi saya kena sampaikan juga. Yes, memang kita boleh kata, duit aku, suka hati aku lah, aku nak beli gitar apa kan. Bukan pakai duit kau pun kan, duit api aku sendiri yang bayar. Yes, betul, yang itu memang sendiri punya pendapat lah kan. Jadi orang yang macam saya ni kan, ataupun mungkin kawan-kawan yang sependapat dengan saya ni, kami cuba untuk memberi kesedaran ya, memberi kesedaran apa buruk dan baik kalau kita menggunakan gitar yang replika. Jadi macam bila orang tanya lah kan, jadi macam bila orang tanya kan, kenapa
aku jual gitar fake ni, kenapa si Polan ni jual gitar fake ni tak kena tangkap kan? Dia jual banyak tu gitar fake kan. Itu saya tak nak ulas lah kan, sebab mungkin mereka yang membuat gitar-gitar replika ni belum kena flag dengan pihak yang berwajib. Kita sebut kan gitar custom kan. Gitar custom dengan gitar replika adalah dua benda yang berlainan. Ramai saya tengok yang keliru kan antara gitar custom dengan gitar replika. Gitar custom ni dia adalah satu gitar yang dia buat tidak menggunakan brand orang lain. Dia buat gitar dia sendiri dan dia letak jenama dia sendiri kan. So daripada segi pattern dan sebagainya kan, okey. So kalau macam pattern-pattern yang sama sebiji dengan Strat dan sebagainya kan, jadi profesional, jadi pembuat gitar custom yang profesional biasanya mereka akan alert dengan kondisi undang-undang tempatan mereka kan. Jadi mereka akan ada agreement, dia ada bayaran lesen, royalty kepada penjenama asal untuk menggunakan pattern Strat, pattern Les Paul, pattern macam-macam lah kan, Flying V ke apa ke. So yang pihak yang profesional biasanya dia akan alert benda-benda macam ni. So kita tak perlu khawatir kalau kita beli produk diorang kan. Biasanya kalau macam yang profesional ni, dia akan menggunakan perkataan custom shop. Macam contoh Fender custom shop, ESP custom shop kan, Gibson pun ada custom shop kan. Sesasul aku kan. So Taylor gitar pun ada, Martin & Co pun ada, dia buat custom gitar kan. Yang itu memang level-level profesional lah kan. Gitar replika adalah gitar yang menggunakan cap dagangan produk lain dan menjualnya tanpa izin pemilik cap dagangan yang asal. So itu nama dia counterfeit. Bila kita jual gitar fake kan, gitar replika secara terbuka di online, so berhati-hati berhati-hati lah. Saya pesan je, saya bagi tahu je kan. Bukan niat nak kata mengganggu privasi orang yang memiliki gitar tersebut. Bukan, saya tak bermaksud macam tu bang. Sukatilah abang nak pakai gitar apa sekalipun, sukati. Saya cuma bagi tahu kan, saya cuma bagi tahu. Pembuat gitar-gitar yang counterfeit ni, pembuat gitar-gitar yang replika, kebanyakannya mereka ni adalah terdiri daripada golongan bogus luthier. Bila kita sebut bogus tu kan, B-O-G-U-S, bogus adalah mereka yang membuat sesuatu produk yang tidak mengikut spek, tidak mengikut metod yang ditetapkan. Maksudnya mereka ni main langgar je kan. Dia main langgar je. Gitar tu macam ni, lepas tu dia buat rojak macam ni, lepas tu dia jual dengan harga yang mahal ataupun harga yang terlebih murah. Bila gitar-gitar yang dibuat oleh bogus luthier ni, saya berani confirm bang, memang tak best. Gitar tu takkan best bang, walaupun lawa. Untuk menjadi gitar luthier ni, dia mesti ada prinsip kerja yang bagus, dia mesti ada kesabaran, dia mesti ada ketelitian, dia mesti ada ilmu, dia mesti boleh main gitar kan. Jadi disebabkan kehadiran wujudnya bogus luthier, mereka berpotensi untuk merosakkan kredibiliti penjenama asal. Jadi apa yang saya maksudkan dekat sini adalah mereka yang tak kenal gitar tu ori ke fake, dia tak kenal kan. So bila dia beli gitar yang fake, bila dia main tak best abang tadi, tinggi dan sebagainya kan, jadi dia punya persepsi terhadap gitar contohnya Ibanez kan yang fake, dia punya persepsi tu macam memang Ibanez ni memang buat macam ni ke. Dia secara tak langsung akan merosakkan kredibiliti penjenama asal. Sedangkan penjenama asal dia tak pernah pun buat gitar rojak macam tu. Seperkara lagi, kalau wujudnya golongan yang membeli gitar-gitar counterfeit ni, bila jumlahnya semakin banyak kan, dia mampu menjatuhkan ekonomi si pembuat gitar yang asal. Bila terlalu banyak sangat orang membeli gitar fake kan, ataupun membanding-bandingkan, baik aku beli gitar murah sama je bunyi dengan Gibson. Jadi tindakan-tindakan macam ni, dia secara tak langsung akan menjatuhkan ekonomi organisasi yang tersebut.
Jadi disebabkan senario macam ni berlaku, dia secara tak langsung akan affected pada pekerja-pekerja Gibson, Ibanez, Fender dan sebagainya kan. Dia boleh mendatangkan kesan kepada pekerja-pekerja kilang tersebut. Kita boleh senang je kata, alah Gibson kaya je kot, alah Fender kaya je kot kan, company besar-besar. Jangan cakap macam tu bang kan. Kita tak tahu apa masalah yang diorang hadapi sekarang. Cuba baca forum-forum dan sebagainya kan. Nanti sahabat-sahabat semua tahulah apa yang diorang alami sekarang ni. Jadi kesimpulannya, mungkin kita boleh kata, mungkin kita boleh jadi macam tak kisah kan. Tak apalah, janji aku dapat gitar, janji boleh main gitar tu, janji bunyi dan sebagainya kan. Kita tak boleh membiasakan diri kita dengan sikap tersebut. Ia tidak membantu kita dan memudaratkan orang lain. Kita tak nampak benda tu, tapi kita tak tahu banyak benda negatif yang tersirat berlaku di belakang-belakang kita. Kita tak tahu bang kan. Sebab kita fikir diri kita je kan. Jarang sekali lah saya jumpa gitar-gitar counterfeit yang elok. Saya bukan sebut daripada segi kosmetik, tapi saya sebut daripada segi playability. Jadi ia berkait rapat dengan bogus luthier yang saya sebut tadi kan. So bila orang yang bukan ahli dia buat benda tu, memang takkan jadi bang. Memang takkan jadi. Wiring salah kan, wiring salah, size fret tak betul, lepas tu nut ni ada tinggi rendah, lepas tu barang-barang yang dia pakai semua barang-barang murah kan. Tak kurang ramai kawan-kawan kita yang beli gitar-gitar counterfeit ni, dia kecewa kan. Dia kecewa dengan hasil yang dia dapat dan kemudian dia hantar setup. Untuk membaiki gitar replika ni bang, dia bukan mudah bang. Oh, sakit kepala. Memang sakit kepala bang kan. So nak membaiki gitar yang peroi, gitar yang rosak teruk kan, gitar yang sengit sana sini, dia bukan satu benda yang mudah bang. Dia melibatkan cost and time consuming kan. Jadi ada luthier, ada gitar tech yang ambil kos banyak ni, ada yang ambil kos banyak ni, ada yang ambil kos banyak ni. So masing-masing ada skill masing-masing, masing-masing ada teori masing-masing, masing-masing ada tools masing-masing. Saya kat sini tidak sama sekali bermaksud untuk menceroboh privasi nak beli gitar ni ke, seperti aku lah nak beli gitar apa. Saya tidak bermaksud macam tu bang kan. Saya cuma nak memberi educate, nak memberi kesedaran apa yang berlaku kalau kita beli barang-barang yang tiruan kan. Of course tak sama dengan yang original. Kita bukan cerita pasal tone jari, kita bukan cerita pasal tone gitar sama dengan gitar original lah, baik aku beli yang macam ni. Kita bukan cerita macam tu. Sebenarnya ada perkara yang lagi besar yang kita tak nampak berlaku di belakang kita, dan benda tu memudaratkan orang lain. Saya pernah lah kan, ada orang tegur saya kan, bro tak payah nak cerita pasal gitar fake sangat lah bro, kalau tak ada gitar fake ni lu pun tak ada job lah bro. Saya pernah bang, saya pernah kena orang dapat macam tu kan, diorang macam sindir saya macam tu kan. Saya okey, alhamdulillah kan. Jadi macam orang-orang yang cakap macam ni pada saya kan, saya tak kisah pun kan. Saya cuma kesian dekat orang kan. Saya cuma kesian sebab saya dekat sini cuba memberi kesedaran yang sebaik-baiknya kepada sahabat-sahabat semua. Okey, saya berhenti sampai sini je dulu. So sekiranya apa yang saya sampai ni menyakiti hati sahabat-sahabat yang terasa apa semua kan, percayalah, saya bukan nak menyindir, saya bukan nak berkata sesuatu yang tak elok, tetapi saya hanya cuba untuk memberi kesedaran. Saya tak bermaksud untuk menceroboh privasi kan, nak beli gitar tu ke, nak beli gitar ni seperti akulah. Saya bukan nak macam tu, demi Allah saya cakap kan. Saya cuma nak memberi kesedaran. Saya pesan pada diri saya sendiri. So sama-sama kita menjadi pembeli yang bijak, pengguna yang bijak. Kadang-kadang kita tak sedar apa tindakan kita tu sebenarnya mendatangkan mudarat kepada orang lain. Untuk menggitar ni, dia bukan sekadar main saja, tapi pada saya, kita kena ikhlas dengan gitar tu. Gitar tu mencerminkan diri kita sebenarnya. Apa yang orang dengar, itulah isi hati kita. Jadi kita kena ikhlas benda tu. Kita kena jujur pada orang. Tapi lain pula cerita apabila kawan-kawan kita ni, dia memang tak kenal barang. Dia tak tahu gitar ni fake, dia tak tahu gitar ni original. Dia tak tahu mana satu kan? Yang tu lain cerita kan. Sahabat-sahabat yang dalam golongan yang saya sebut tadi tu, yang tak kenal barang,
So kalau boleh sebelum nak beli gitar tu, dapatkan pandangan daripada sahabat-sahabat kita yang dah lama, yang berpengalaman, yang kenal barang, untuk guide kita kan, gitar mana yang bagus untuk kita beli sesuai dengan bajet kita, sesuai dengan tahap permainan kita. Okey bang, saya off sampai sini saja dulu. So diharapkan apa yang saya sampaikan tadi tidak menyakiti mana-mana pihak, kan. Sebagaimana yang kita tahu, kebenaran itu adalah pahit, kan. Saya nak menyampaikan pun macam tak syok, kan, macam tak sampai hati. Tapi sebagai khalifah, kan, sebagai khalifah, apabila kita tahu benda tu tak betul, so benda tu tetap tak betul dan saya kena sampaikan. So kepada pemilik gitar-gitar replika, kan, so yang mana ambil inisiatif untuk membaiki gitar, kan, untuk keluarkan bajet untuk baiki kerosakan yang berlaku. So saya ucapkan syabas, tahniah, kerana anda berani ambil tanggungjawab. Bila masalah tu datang pada kita, jadi kita rasa macam kecewa dan sebagainya, kan. Tapi kita counter balik, kita ambil balik masalah tu, kita selesaikan secara gentleman. Okey, cukup, kan. Sudah, kan. So yang mana dah berlaku tu, okay, so anggaplah itu adalah satu pengalaman hidup, kan. Okey, saya off dulu sampai sini. Jadi diharapkan episod kali ini bermanfaat buat semua. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ada pengalaman, ada isu, ada apa-apalah yang nak dikongsikan mengenai topik kali ini, so bolehlah komen dekat bawah. So sama-sama kita ambil benda ni sebagai sesuatu perbahasan yang positif. So elakkan komen-komen yang negatif, yang menjatuhkan maruah orang lain, kan. Kita just komen membina, sebab benda ni sangat penting untuk membentuk generasi komuniti gitar dalam negara, kan. Okay, bye, assalamualaikum.